Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan semua? Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita semua tuan-tuan, keluarga-keluarga kita semua dan rakan-rakan kita serta keluarga mereka di dalam jagaan Allah sentiasa terpelihara daripada bala yang kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk mematuhi segala-galanya. Tapi jangan lupa tuan-tuan, patuhi SOP walaupun kita dah ada dua, dan saya dah ada 2 dos lah. Satu SOP, kita keluar hanya perlu pakai mask, kemudian sanitizer, cuci tangan balik, sebab kita tak tahu benda tu yang melekat pada badan kita. Delta varian ni lagi bahaya tuan-tuan. Okey, baiklah tuan-tuan. Tentu tuan-tuan tertanya, mengapa kali ini saya pakai songkok hitam? Kenapa pula saya punya kamera gambar tak cantik? Okey tuan-tuan. Saya nak memperkenalkan diri saya sikit tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan izinkan, saya boleh buat 2-3 bahagian lah. Pertama, kita kenalkan diri saya. Saya Ali Yahya Jahsy, atau dipanggil Yahya ataupun Ali atau Uncle Ali. Saya berasal daripada Pontian, Johor. Kalau tuan-tuan tahu, mungkin Johor di antara beberapa negeri di dalam Malaysia yang mengamalkan sesi persekolahan 2 sesi persekolahan. Maaf tuan-tuan. Kalau kita pagi sekolah kebangsaan, sebelah petangnya kita akan pergi sekolah agama. Kalau sebelah pagi kita pergi sekolah agama, sebelah petangnya kita akan pergi sekolah kebangsaan. Dalam sekolah kebangsaan, pelajaran agama tu dia memang ada dalam satu silibus pengajian, dan juga sekolah penuh tu dia adalah lebih khusus kepada pengajian agama Islam lah. Dan di situ kita dengan pengajian, belajar tulisan Jawi, belajar bahasa Arab, belajar Quran, belajar hadis. Saya bila dah habis sekolahan tu, saya selalu bila menonton TV dengan ayah saya akan tulis Jawi rekod. Saya ingat beberapa ustaz dulu. Kemudian saya belajar komputer tahun 1985. Juga lepas belajar komputer tu, saya terus tahun yang kedua dia 1 year intensive course yang dipilih oleh MARA khusus untuk pengajian kepada mereka yang terpilih saja. Allah alam, mungkin rezeki saya masuk di antara mereka yang dapat belajar di situ. Selama setahun crash course intensif, memang daripada National Computing Center UK. Dia bawakan Mak Saleh, Graham Roundtree saya ingat nama dia. Dia mengajar kami programming. Saya belajar basic programming, COBOL programming, kemudian ada belajar quantitative method, critical path ataupun network analysis atau critical path analysis. Kita belajar contoh kalau kita gunakan logik manusia ni, kita susunkan ikut logik komputer. Komputer punya logik lain daripada manusia. Manusia ni banyak boleh pilihan dia. Komputer ni dia boleh banyak pilihan tapi dia lebih pada 1-2. Yes or no. Maybe tu mungkin dah artificial intelligence lah. Jadi kita belajar semua tu. Dan communication tuan-tuan. Belajar communication maknanya sekarang ni kita nak automatekan suatu organisasi tu, kita kena belajar how to communicate dengan manusia ni, tanya soalan yang betul, apakah department ini perlukan, kita dapatkan, kemudian kita bawa kepada sistem analis, kita beritahu apa yang mereka punya nak, ataupun kita sendiri jadi sistem analis, kita susunkan, dia engage programmer. Okay, now you develop this module untuk this department, you developkan. Contoh, saya belajar, saya masuk kerja di satu company direct selling di Kampung Baru yang at that time 1996, 97 tu dia kira top lah kira. Jadi saya punya kerja automatekan, gunakan novel netware for work group untuk automatekan environment bahasa Melayu, gunakan komputer. Pening dulu kepada, tapi dia orang nak belajar. Mereka nak belajar tu buatkan kursus supaya mereka memahami bahasa Inggeris dulu. Ada dengan ada tu dekat Kuala Lumpur tu, ada British Council. Yes, British Council di Kuala Lumpur. Engage dia orang datang, berikan training, dan juga kemudian
nilaikan bahasa kami, bahasa Inggeris kami ni, sama ada boleh berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Inggeris supaya memahami kumpulan dengan komputer. Tidak, nanti masing-masing takut tuan-tuan, bila bahasa Inggeris takut, jadi nak guna dengan komputer takut. Jadi saya kena automatekan. Kemudian saya mula mencari maklumat tentang penulisan Jawi, macam mana nak automate penulisan Jawi, Jawi di komputer Jawi, di handphone. Masa tu handphone tak banyak sangat penulisan Jawi, sebab pelik jugalah masa tu Samsung top model, dia pakar Jawi Malaysia, orang Korea, tapi Samsung masa tu pun Jawi dia orang tak berapa cantik lagi. Mencari, saya dapat satu plugin yang dibangunkan oleh budak Malaysia kita yang dulu berhajat, masih belajar kat Amerika tu, dia berhajat untuk menulis surat markah kepada ayahanda dan bonda di Malaysia, tapi mereka hanya boleh baca Jawi. Jadi dia Jawi ingat lupa, mungkin pentas nak menulis, jadi dia berusaha membangunkan plugin ini. Plugin ini dia bangunkan, masukkan dalam Microsoft Word, activate kan, bila kita tulis Rumi, dia keluar Jawi. Tulis Rumi, keluar Jawi. Jadi, saya dah test tuan-tuan, saya tulis, saya hendak pergi makan. Dia keluar Simalifia, Nun Dal Qaf, semua keluar. Orang boleh tulis. Masa tu juga saya tengah mencari ada plugin untuk masukkan ayat Quran ke dalam Microsoft Word. Masuk dia punya translation atau terjemahan dalam bahasa Malaysia ataupun dalam bahasa Inggeris. Jadi, saya memang serius mencari lah. Lepas tu saya cari untuk komputer daripada ejawi.net. Tuan-tuan kalau pergi sana, dia ada pendengaran tentang, mereka ni memang orang-orang yang mempelopori, bukan mempelopori lah tuan-tuan, yang proponent ataupun memang pengusaha aktivis untuk tulisan Jawi tuan-tuan. Mereka memang termasuk mereka sediakan keyboard layout Jawi pada komputer, font yang ada tulisan Jawi mereka sediakan juga, kemudian ada tutorial juga, dan juga ada video tentang macam mana nak install, keluarkan keyboard layout Jawi dan nak tulis Jawi di komputer. Komputer penggunaan Jawi, tulisan Jawi, tuan-tuan kena hafal kat keyboard tu kat mana huruf-huruf tu ada. Kalau dekat handphone ni kita boleh tekan pilihan tulisan Jawi, tulisan Arabik macam saya tunjuk dalam video yang lain tu kan. Itu yang berbuat antara. Hinggalah yang lama tu saya cari, susah juga nak buat tulisan Jawi dekat phone, kerana apa, terkiar-kiar saya punya bahasa Jawi lama. Jawi yang masa tu dah berubah, ejaan dia tak sama macam Jawi saya. Macam sekarang ni huruf V, bunyi V tu dah ada wow satu titik tu V. Jadi tambahan-tambahan macam tu saya mungkin tak cakap tentang tu. Jadi saya cari lagi macam mana feature yang ada, tak banyak yang bagus. Jumpalah Mobile Jawi, dibangunkan oleh sahabat saya Mutun Abdul. Jadi saya gunakan, saya bayar tuan-tuan. Tu masa tu servis tu bagus. Saya memang suka orang apa nama tu aplikasi Mobile Jawi. Saya suka, saya seronok tu bantu dia. Lepas tu sampai satu ketika saya tak dapat nak menguji kerana saya dah gunakan Huawei masa tu dengan mereka tidak kerjasama, jadi mereka tak gunakan Android atau Google lagi. Jadi mereka gunakan platform sendiri. Saya tak dapat gunakan Mobile Jawi. Saya beritahu kat tu, dia kata don't worry brother, I will put inside the Huawei app gallery, then you can install it. Saya pun gunakan lah. Jadi saya di situ memang saya, tuan-tuan tengok, saya memang macam mesra Jawi. Dan juga saya mengambil kuliah, kalau kuliah dengan syekh saya tu, saya memang tulisan Jawi tuan-tuan. Cuma Jawi saya, tulisan dia mula-mula tak cantik lah, saya saja yang boleh baca. Kelamaan nampak stroke tu boleh lah, nampak lah orang boleh baca sikit. Jadi dari situ Jawi. Okay, now mengapa saya gunakan kamera ini untuk rakamkan, nampak orang cantik, tulisan bawah ni cantik, dia punya grafik cantik, dan juga apa nama tu, atas ni ada dia punya seperti tu dunia digital punya panel tu. Okay, ni kamera built in dalam notebook, menunjukkan bahawa masih lagi boleh digunakan, kita gunakan lagi. Kalau kita perlu upgrade, jangan upgrade, kita gunakan apa yang ada. Tuan-tuan tengok, saya sanggup buat video yang pertama tu saya gunakan PowerPoint presentation. Tuan tengok dia punya suara berbunyi itu pasal digunakan built-in microphone sini. Dia kebetulan dekat dengan notebook punya fan, jadi fan tu berbunyi, capture sekali, dia dapat pick up that sound tu. Jadi dapat, masa tu tak pandai lagi menggunakan suppressor, OBS pun tak kerti pakai. Jadi sekarang ni baru saya belajar dan saya dapatkan ni mikrofon. Cuma mikrofon ni pula masalahnya,
bouncy, dia echoey. Jadi saya cuba susun, masih lagi mungkin saya nak tukar yang biasa saja, tapi insyaAllah lah kalau ada kemampuan keuangan lah cuma ni, saya boleh jangan tambah-tambahkan, gunakan sedia ada. Akan saya buat review pula tentang video saya tu, di mana silap, di mana nak buat, dan saya akan ajar juga insyaAllah, sebab saya dah mungkin sedikit sebanyak pandai gunakan OBS, Open Broadcaster Software. Satu hari saya akan buat video simple, slot kecil-kecil punya, yang saya akan uploadkan kepada ke channel YouTube saya, supaya kita boleh perlahan-lahan bangunkan diri kita, perbaiki mutu penggunaan video kita buat capturing atau recording atau streaming. OBS ni buat OBS ni percuma. Approach saya adalah kalau boleh gunakan percuma. Kalau perlu baru beli, macam contoh notebook, kalau perlu memang kena belilah. Peralatan itu kena beli. Risian ranti dia kalau dapat, kita macam contoh lama-lama punya phone, orang dah tak susah nak pakai untuk, sebab smartphone makin lama makin banyak dia punya aplikasi yang bagus-bagus tuan, dia tapi dia menggunakan, dia intensif penggunaan resources, ataupun digunakan memory, dia gunakan storage dalam phone. Jadi makin lama makin tak sesuai phone yang ada tu, orang akan tukar. Tapi jangan buang yang lama. Kalau boleh trade in lah, dapat duit. Kalau yang lama boleh pakai, macam contoh saya ada Oppo A5s yang lama. Ini jadi saya punya kamera. Kalau saya nak buat kat sini, saya boleh keluarkan ini sebagai webcam saya. Macam saya ajarkan gunakan Iriun, ni saya gunakan Droid Cam OBS untuk memudahkan saya dapat jaringan lebih baik. Jadi jangan buang benda-benda yang masih lagi boleh pakai, mungkin tak boleh gunakan untuk keperluan semasa, tapi setakat untuk gunakan webcam tu iPhone 6s saya punya, dia dah lain. Jadi saya dapat yang lama, saya mungkin kena perlu betulkan sikit, sebab dia punya kamera capturing video capturing cantik. Jadi saya masih boleh gunakan. Jadi kita hasilkan video nak buat tutorial, sebab sekarang ni objektif kita dah banyak gerakan, mungkin dilonggarkan, tapi masih lagi ramai yang comfortable dengan work from home, boleh buat gunakan digital. Memang era-era digital sekarang ni, kerajaan pun dah banyak bagi bantuan untuk infrastruktur dengan kelajuan tinggi, dan juga mungkin harga ada yang buat. Webcam saya yang selalu yang cantik itu dapat semua tu kan, hadiah daripada mereka-mereka yang mengasihi saya. Saya dapat, saya boleh gunakan lah, walaupun benda tu tak mahal tapi cantik. Dia boleh gunakan dalam DPI 1080 1080, cantik tuan-tuan. Saya masih lagi buat streaming dalam 720 ni. Sebab apa? Saya kalau gunakan lagi tinggi, dia akan jatuh. Dia akan hilang beberapa frame, kemudian mulut dengan tu tak berbunyi sama. Dia macam kita bercakap, kita dubbing tu lah, yang Korea, mulut bercakap banyak tapi suara keluar. Jadi itu pun nak kena belajar juga. Cuma bila kapasiti komputer kita memang setakat itulah kita boleh gunakan. Jadi kita jangan pressure komputer tu untuk lebih baik daripada tu. Laku adil. Contoh macam tuan punya handphone. Tuan-tuan punya handphone dah, smartphone lah. Handphone dulu yang monokrom tu yang kita gunakan untuk call, text, maybe yang canggih sedikit pada tu kita boleh hantarkan MMS, boleh hantar video, boleh hantar gambar, tapi kos tinggi masa tu. Phone. Makin lama yang kita beli sekarang ni semua smartphone. Banyak gunakan bateri, banyak menggunakan memory, banyak menggunakan storage. Jadi memang makin canggih, tapi jangan buang seperti saya cakap tadi, dan tuan dah upgrade, jangan buang. Boleh gunakan, boleh jadikan 2-3 cam. Kalau nak buat video, 2-3 angle boleh buat. Yang saya sekarang ini gunakan built-in webcam daripada HP. HP umur 9 tahun. Saya baru tukarkan dia punya SSD daripada SSD 120 kecil ada 1 terabyte. Sebab apa saya perlukan? Sebab record video, nak capture video, kemudian kalau SSD itu saya storekan untuk savekan space, saya storekan ke HDD. SSD bekerjasama dengan SSD. Lupa juga tuan-tuan, dia punya yang server hard disk yang bulat tu, yang berpusing-pusing tu, itu slow. SSD laju. Dia kena tunggu kawan tu sediakan maklumat tu baru dia dapat proses. Okay. Banyakkan yang saya belajar ni adalah cara macam mana untuk
formatkan video untuk streaming ataupun recording. Sebab apa? Kalau kita settingkan tinggi sangat, pasti komputer kita tak mampu dan internet kita tak laju, hasilnya tetap sama, tak memuaskan. Jadi in between tu kita kena mungkin tak perlulah kalau kita tahu komputer kita boleh pergi sampai 4K punya display, 4K kita pun setkan internet kita slow. Kemudian kita punya storage space tak ada, komputer baru, kita ambil storage paling kecil, mungkin processor kita, memory kita bagus, tapi hard disk kita masih lagi disk yang berpusing-pusing. Jadi ada dia punya limitation tentang perkara tu. Bila tuan-tuan dapat tukar kepada yang lebih sesuai, ataupun kalau tak mampu nak tukar hardware, dan kita gunakan kapasiti yang ada tu, kita downgrade sedikit. Lagipun tuan-tuan, 4K ni hanya betul-betul orang profesional guna. Kita kan video macam ni buat tutorial boleh lah. Okay, nah tuan-tuan, apa kata kalau tuan-tuan saya bawa ke slot yang selanjutnya, iaitu tips saya tentang gunaan Windows. Pindah ke sana tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah tuan-tuan, saya nak terangkan kepada tuan-tuan ada Windows 10 tips dan tricks. Adalah feature dari Windows 10 yang kita jarang ataupun belum gunakan lagi. Banyak, ialah wah. Clipboard. Lama ni kita gunakan clipboard, kita ingat kita copy, paste, cut, paste, copy, cut sana sini, Ctrl C, Ctrl V. Pandang dari sisi lain pula penggunaan clipboard. Windows Zoom, tuan-tuan, Windows Zoom. Kita tahu kita boleh besarkan zoom in dalam browser ke, dan tekan Ctrl plus. Dan zoom in, zoom out, Ctrl minus. Ctrl minus, Ctrl plus, zoom in, Ctrl minus, zoom out. Ada lain. Recycle bin. Apa dia beza recycle bin dengan clipboard? Print screen tuan-tuan, print screen. Kali tekan, capture semua, boleh dah. Tapi mana-mana kita nak. Cursor highlight. Sekarang ni tuan-tuan tak nampak mana cursor saya. Saya agak-agak pun tuan-tuan boleh dapat agak lagi. Kenapa? Laju. Saya letak di tempat background yang hitam, baru nampak. Cursor highlight. Highlightkan cursor kita. Page scrolling, privacy, browsing, dan Windows 10. Saya kata 8, tapi ada bonus lah tuan-tuan. Clipboard. Copy paste sekali saja. Tuan-tuan, pertama ni kita mungkin hanya tahu Ctrl C copy, Ctrl V paste, Ctrl X delete, Ctrl V paste balik. Dan ramai yang masih lagi menggunakan cara dia ialah macam dia menggunakan Microsoft Word. Dia buat kerja dan ada 20 muka, dan dia perlu pada muka surat 20 tu meletakkan beberapa kandungan yang sama berada pada muka surat 3. So dia pun pergi muka surat 3. Dia select satu item, dia copy, dia pergi muka surat 20, dia paste. Ataupun dia select 2-3 item, contoh macam gambar, contoh macam diagram, ada text box, tak apa. Kalau tak ada text box, benda tu text saja, dia tak boleh copy serentak. Dia copy dan dia paste, dia patah balik. Sebenarnya kan kalau kita buat cara tu boleh. Kalau benda tu dalam satu gambar di satu objek, diagram satu objek, paragraf tu masuk dalam text box jadi satu objek, dia boleh select tiga-tiga tu, copy dan pergi muka surat 20 dan paste saja. Tapi kalau teks tu bukan dalam text box, dia adalah paragraf dalam dokumen itu, dia nak copy, tak dia boleh copy sesuatu, boleh lah. Tapi sebenarnya yang patut dia buat ialah dia kena tahu bahawa clipboard dalam Windows simpan segala data yang kita pernah copy dan cut dari dokumen. Untuk saya, contoh dia select objek pertama, objek kedua, copy, masuk dalam clipboard. Bila dia select yang ketiganya tu, dia select text, highlight text yang dia nak tu, dia Ctrl C, masuk dalam clipboard lagi.
Jadi dia tak override, dia simpan. Percaya, nanti kita tunjukkan. Kita tekan butang Windows dan V, dia akan displaykan box controller dia tu, dan tuan-tuan akan lihat ini clipboard boleh recall balik dan paste ke lokasi baru. So kalau kita tadi select gambar, select diagram dan juga kita copy dan masuk dalam sini lah, dalam clipboard. Kemudian kita select pula teks, kita copy lagi. Ini gambar, dia copy. Ini diagram dan juga ini teks, dan ini teks. Jadi dah masuk dalam clipboard sini. Ini clipboard dia tuan-tuan. Sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5 ini baru kita buat tadi. Tapi sebenarnya boleh buat lagi banyak. Sebab dalam sini ada banyak feature lagi. Tentu dalam sini ada 3 titik. Bila kita tekan 3 titik ini, dia akan keluar pilihan lagi. Sama ada kita nak delete satu ini, ataupun kita nak delete semua sekali, clear all, buang semua sekali. Ataupun kita nak pin. So kita nak gunakan gambar ini lagi. Jadi bila kita copy paste banyak-banyak, lama dia jadi scroll tuan-tuan. Banyak, lepas tu kita kena turun, cari balik. Tapi kalau kita pin gambar yang kita nak tadi tu, dia jadi top nombor 1. Yang kita pin lagi, jadi ini katalah 3 item yang kita pin, dia akan jadi 3 yang teratas. Lain semua masuk bawah. Eloknya kalau kita dah gunakan file tu, kita pergi kat Windows V ni, kita yakin yang kita notebook kita ataupun mesin itu kita saja yang pakai, perlu kita buat apa-apa, sebab masuk pun pakai password. Tapi kalau kongsi ramai-ramai, so ini public tempat dekat library ke apa, eloknya kita clear all. Sebab mungkin orang sebelum kita pakai atau kita dapat pakai, orang lain pula yang tahu cara ni, dia boleh ambil, dia tahu apa yang kita gunakan. Dia rahsia tak apa. Kalau ada benda yang kurang menarik, macam contoh password, demo, saya akan tekan Windows dan V. Kita terkeluarlah. Sekarang ini Windows dan V ada gambar panjang, ini ada gambar ni. Setakat ini saya rasa saya ada 2 saja yang saya buat. Sebab tadi saya buat satu trial out recording video ni, saya delete. Jadi bila dah delete tu, dia habis. Semua tak boleh record balik lah. Okay, now let's go next. Hantar zoom atau magnifying glass, Windows Zoom. Windows Zoom ni adalah satu feature memang sedia ada pada Windows tuan-tuan. Pertama, umur macam saya dan ke atas, kami dah kurang awas, kurang nampak bila tulisan kecil, susah nak baca. Kemudian pendengaran kami, kita tak nampak dan kita pada pendengaran yang masih baik lagi. InsyaAllah masih baik lagi. Untuk yang ketiga pula, macam saya punya notebook ni, dia punya built-in display driver, display adapter dia tu dah disupport lagi oleh HP kerana model ni adalah model lama. Dia discontinue dia punya support, jadi driver dia tak ada. Dia pakai generic Windows driver. Dan kalau kita cuba activatekan adapter ini, Windows akan goes into a loop. Dia akan fail, dia akan restart, dia akan fail, restart. Saya kena. Jadi saya kena go into safe mode dan juga saya kena disablekan. Bila disablekan, adapter ni tak pakai, dia pakai generic display saja. Tak terang tuan-tuan gambar. Saya kadang-kadang kena perlukan zoom untuk tengok dengan lebih dekat lagi. Okay. Gerakkan zoom ikut mouse. Bila kita masuk feature zoom ini, dia akan fokus ke mana mouse kita berada. Kalau kita kat ada sini, nanti zoom dia akan pergi membesarkan nombor 2 tu. Area ni lah, dia ada, bukan makna nombor 2 tu saja, dia ikut pada kawasan yang kita berada. Mouse tu berada. Jadi dia akan pick up, membesarkan. Kemudian, kita boleh dapatkan feature ini dengan Windows dan plus. Kalau control plus, dia zoom in, zoom out saja. Tapi kalau Windows plus, dia ada lebih feature. Dia akan keluar control box ini. Yang ini boleh magnify sampai 1000 lebih tuan-tuan. Ini ada tambahan-tambahan feature dia. Apakah dia? Ini zoom in dan zoom out sampai 1000% lebih tuan-tuan. Boleh demo sekejap lagi. Dan setting ini kita boleh ubah-ubah tuan-tuan. Ubah setting ini untuk apa?
Sebab dalam sini ada feature untuk bacakan teks. Kita boleh minta Windows bacakan teks yang kita pilih itu supaya kita boleh dengar dengan baik. Kan ya? Okay. Kalau kata macam sekarang ni, saya install satu language saja pada komputer saya, di pilihan saya hanya satu, bahasa Inggeris. Boleh pilih suara lelaki atau suara perempuan. Atau mungkin ada dua lelaki atau perempuan, kita pilih mana yang sedap kita dengar lah. Jelas kita dengar. Tapi kalau saya install bahasa Melayu, tentu mungkin ada keluar suara amat Melayu kita cakap. Apa ni, dia bacakan teks dalam bahasa Inggeris. Dah tahu? Bila kita zoom sampai 100% tu, kita bila nak buat setting tu, bukan 100%, maknanya bila kita zoom balik kepada 100%, senang kita nak nampak yang ditulis tu. Kalau tidak, dalam zoom 1000% tu, kita tak nampak Windows sini. Setting sini, kita boleh pilih mana saya punya mouse. Okay, di situ. Kita boleh tukarkan, ni sekarang ni Microsoft David, English United States. Dia ada pilihan lain tuan-tuan. Kalau kita ada banyak lagi pilihan lain, kita mungkin boleh ambil suara orang Melayu kita. Okay, baiklah. Sekarang ni kita tambah, kita banyak, kita nak masuk terus demo. Kita tekan button Windows dan juga plus. Nampak? Dia dah keluar dah. Ini dia punya control box ni. Sekarang ni zoom out. Ini zoom in. Okay. Kita boleh zoom in. Dah 200% tuan-tuan. Nampak tuan-tuan? 200%. Sekarang ni mana muka saya? Tuan-tuan nampak lah muka saya, nampak? Besar ni tuan-tuan. Wow. Besarnya. Okay. Tuan-tuan saya pergi ke controller box. Okay. Kan ini controller box. Ini zoom out. Yang ini adalah untuk play dengan pause. Kita suruh baca, dia boleh baca dan juga berhenti. Tapi kita kena pilih teks. Dalam sini semuanya adalah gambar. Jadi dia tak boleh baca gambar. Ini kita suruh dia baca. Read from here. Yang ini setting sini. Sekarang ni kita boleh pilih Microsoft Zira, Microsoft Mark atau David. Dan juga speed dia kita boleh control. Tapi sekarang ni baru dua bahasa. Tiga orang dalam satu bahasa. Bahasa Inggeris saja. Saya tak nampak add lagi. Ini dia punya English Malaysia, English United States. Tapi tetap Inggeris. Saya tak masukkan bahasa Melayu lagi. Tuan-tuan. Kalau nak exit daripada feature ini, tekan close. Selesai. Okey. Tuan-tuan. Now, recycle bin. Empty recycle bin. Anak siapa recycle? Si recycle ni, dia bin siapa? Tuan-tuan, recycle bin ni adalah rupa macam clipboard. Clipboard, dia menyimpan konten. Contoh kita dalam dokumen, kita delete gambar, kita delete teks, kita Ctrl C, kita buang semua sekali. Tapi dengan syarat kita Ctrl C, delete saya rasa tidak, dia tak simpan dalam, dia bukan recycle bin. Recycle bin adalah simpan benda yang kita terdelete. Atau clipboard, dia simpan yang kita copy atau mungkin yang kita cut. Cut tu kita boleh paste balik. Cut tu kerana kita nak pindahkan daripada muka surat 3 kepada muka surat 20 tadi. Copy, muka surat 3 ada, salinan itu, original dia, copy dia hantarkan ke muka surat 20. Itu recycle clipboard. Recycle bin ni, contoh macam kita terdelete file. Kita buat installation. Kita dah install, kita nak pakai, kita uninstall dan ada 2-3 item tertinggal, kita delete. Dia simpan dalam recycle bin. Maksudnya kita kena bersihkan, tapi bila kita tak tahu, buat tak kisah je, recycle bin ini boleh sampai berpuluh-puluh gigabit punya tu tuan-tuan, size. Gigabit. Ya betul, gigabit. From time to time kita kena bersihkan. Sebab apa? Dia penuh dengan file yang kita pernah delete. Dia mengambil ruang yang banyak. Guna jika kita masih ingin untuk restore atau dapatkan kembali semula. Macam contoh, saya terdelete 2-3 file. Saya perlukan balik. Saya pergi kat recycle bin. Saya right click mana-mana file yang saya terdelete tu. Saya boleh restore. Dia akan kembali kepada tempat yang saya delete tadi. Empty recycle bin ni adalah untuk hapuskan terus
dan claim balik ruang yang dah digunakan. Contoh saya dah delete 2-3 video yang saya buat ni, saya salah cakap, saya cut, saya delete, masuk dalam recycle bin. Lama-lama video tuan-tuan beratus meg tu bukan biasa. Gigabit tu, gigabyte, sebenarnya dia punya size gigabyte tu memang banyak. Dia mengambil ruang yang besar. Jadi satu hari nanti tuan-tuan akan jumpa Windows beritahu, tuan, space storage dalam komputer ini telah lebih penuh, sila claim balik dengan empty recycle bin. Mari kita pergi kat recycle bin. Okay. Saya kena buka ni. Untuk pergi ke recycle bin ni saya tak boleh dari sini tuan-tuan. Saya kena pergi ke kita pergi ke desktop. Tuan, sekarang ni ke desktop. Okay. Desktop ni tuan-tuan saya nak ke nampak juga tuan-tuan, kita berada di desktop sekarang ni. Minta maaf. Sekarang ni saya buka file explorer saya. Saya lihat di bawah sekali cycle bin penuh dengan file-file yang dalam ini yang saya pernah delete. Termasuk yang tadi saya buat eksperimen untuk deletekan apa-apa yang dalam temporary file. Jadi size semua sekali ni kalau saya tengok, select all, total dia 142 item selected. Size 439 megabyte pun ada, itu video tadi. Bila saya right click, ada option buka dalam Windows yang baru, recycle bin, bin to start. Saya nak empty recycle bin. Saya nak dapatkan balik 500 megabyte space yang digunakan oleh recycle bin. Memang saya tak perlukan lagi perkara tu semua. Boleh dibuang semua. Baiklah, clear. Saya dah dapat space tu dah tuan-tuan. Now, kembali kepada desktop. Okay, now, kembali kepada PowerPoint. Demo lah. Maknanya sekarang ni saya dah boleh claim balik space yang digunakan oleh files yang saya deleted. Tapi make sure tuan-tuan, file semua tu tuan-tuan kalau nak empty recycle bin adalah file yang tak ada lagi. Kalau nak restore, boleh restore ketika itu. Kalau dah empty recycle bin, umpama digunakan shredder, dah kecai-kecai dia punya file tu, tuan-tuan nak recall susah. Jadi kena berhati-hati. Now, print screen. Print screen ni selama ini kita mungkin mudah bagi kita ialah satu button print screen macam screen capture. Tapi sebenarnya tuan-tuan, print screen ni ada banyak feature tuan-tuan. Kalau tuan-tuan memang orang yang savvy dalam IT, biasa gunakan Photoshop ataupun Paint 3D, bila kita tekan print screen, dia akan capturekan semua screen kita tuan-tuan. Dan kalau kita nak paste kan, kita akan hantarkan semua yang kita copy tadi, termasuk benda-benda yang kita tak nak orang nampak pun, dia masuk sikit. Kadang-kadang kita nak hanya lokasi tu kecil sikit. Kita nak crop, tapi kalau kita reti pakai tak apa. Kita pakai crop. Reti pakai Photoshop, tak reti pakai Paint 3D, minta anak-anak tak ada. Di print screen sangat berguna kepada orang macam kita tuan-tuan. Dia boleh capture paparan screen ataupun tangkap layar satu screen atau sebahagian saja. Kita tengok. Paparan di screen selalu berubah-ubah tuan-tuan. Akhirnya kita perlu ada semua sekali, ada kalanya kita perlu hanya sebahagian. So, dalam gambar tadi kita tekan Windows dengan V, dia keluarkan clipboard. Saya nakkan gambar clipboard tadi, saya gunakan print screen ini, feature dia untuk dapatkan rectangle tu saja. Untuk saya masukkan dalam PowerPoint ni.
Kemudian cara biasa kita klik print screen, butang ini ada pada mana-mana keyboard, dia akan buat screenshot. Screenshot whole screen tuan-tuan. Okay. Untuk buat feature print screen dalam Windows ini, gunakan Windows button, Shift dan S. Jadi kalau tekan tiga ni, tekan Windows button, Shift dengan S, maka akan keluar control box ini. Control box ni akan paparkan pilihan kita. Apakah pilihan ni semua tuan-tuan? Rectangle snip. Rectangle snip contoh saya nakkan gambar ini saja. Saya tak nakkan tulisan ni untuk dihantarkan kepada siapa. Saya nakkan gambar ni saja kerana orang tu perlukan saya boleh gunakan rectangle snip. Selepas saya tekan Windows button, Shift key dan juga S for Singapore. Keluar controller box ini, saya pilih pertama sekali rectangle snip. Saya akan tarik dari sini sampai ke bawah sini. So, tuan-tuan, bila saya tarik semua sekali gini, dia akan capture itu saja. Perlu keluar yang lain. Yang kedua, freeform snip. Saya nakkan gambar ini, tulisan ini sedikit, dan mungkin gambar kotak ini sahaja. Saya tak perlukan yang lain. Saya boleh buat satu-satu, tapi kalau saya boleh sekali capture ini saja, tak perlu yang lain, saya crop yang lain. Saya gunakan freeform snip. Yang ini Windows snip. Windows snip ni dia lebih kepada, contoh kita buka PowerPoint. Kita ambil Windows snip, kita klik pada PowerPoint, dia akan ambil hanya kepada Windows untuk yang ada paparkan PowerPoint. Bawah tu taskbar semua tak keluar. Kerana dia hanya base pada Windows. Kalau kita buka WhatsApp, kita buka Telegram. WhatsApp satu window, dia keluar ni satu window. Telegram satu window, PowerPoint satu window. Jadi bila kita klik Windows snip ni, kita kena make sure yang kita berada di window yang kita nak snip tu. Kalau kita klik sekali, yang jadi nanti kita demo. Yang ini full screen. Full screen termasuk taskbar yang berada di bawah. Ini tak nampak tuan-tuan. Sebenarnya di bawah ni ada taskbar. Mana-mana komputer semua ada taskbar. Jadi dia boleh capture dengan taskbar tu sekali. Okey, kalau dah selesai kerja kita, X lah untuk exit. Okey. Clipboard. Kenapa saya paparkan clipboard? Tuan-tuan, apa yang tuan ni kan konten tuan-tuan. Bila tuan-tuan sama ada rectangle snip, freeform snip atau Windows snip atau full screen snip, itu adalah capturing content. Jadi dia akan simpan di dalam clipboard. Tuan-tuan masih boleh paparkan balik satu-satu atau semua. Jangan kita sekali buat, lepas tu kita dah panik nak buat lain sekali macam mana kan, terlupa tadi dah dah override ke apa memory. Tak tuan-tuan, disimpan dalam clipboard ni. Kan? Windows V, keluarkan balik. Nak demo? Baiklah. Button Windows, Shift dan S. Maka keluar controller box ni tuan-tuan. Yang ini saya pilih untuk snip rectangle. Saya nakkan kotak ini sahaja. There you go. Dan bila dah selesai kerja, controller tadi hilang lah. Maknanya sekali saja. Tekan lagi sekali, Windows Shift S. Dan saya tekan button freeform snip. Saya nak ambil dari sini sampai sini. Nak kotak bawah tu saya nak semua yang ini. Nak yang itu, saya nak yang ini, saya nak yang tulisan ni boleh. Okey. Tu freeform snip hanya yang saya pilih sahaja. Mungkin saya nak yang kecil saja, tak nak semua sekali kan. Dalam bentuk tu mungkin kalau kotak dia tak dapat capture mana yang saya nak. Okay. Now, ketiga pula. Yang ini Windows snip. Yang ni saya berada di paparan PowerPoint. Saya klik sekali. Dia dah. Windows of PowerPoint tu dia dah capture dah. Satu lagi ialah. Ini jangan terbanyak tuan-tuan. Ini adalah full screen snip. Okay, kenapa dia nampak lebar sekali nanti kita tunjukkan. Okay. Now, dia dah simpan di dalam clipboard. Sebab apa? Clipboard ini content. So, saya tekan Windows V. Kenapa yang pertama ni keluar sampai 2 sekali screen? Saya mula-mula tadi panik juga tuan-tuan. Kenapa dia adakah salah? Sebenarnya screen saya satu di notebook ini, satu lagi di TV di atas. Ini adalah extended screen.
saya gunakan ini feature dalam F4 tu. Yang ini komputer saja. Yang ini apa yang saya paparkan di komputer saya keluar dekat TV. Yang ini extend maknanya saya boleh tarik. Contoh saya nak buka WhatsApp, saya nak tengok di sini, PowerPoint ni saya nak keluarkan kat TV. Jadi saya klik, tarik ke arah kanan, dia akan keluarkan. Jadi bila kita capture full screen, semua sekali. Yang ini feature dia adalah untuk second screen saja. Jadi bila saya tekan full screen, dia ambil. Yang ini keluar dekat notebook, yang ini keluar dekat TV. Sama, tapi cuma apa yang saya nampak di notebook saya dengan apa yang keluar dekat TV lain. Sebab TV ini adalah paparan kepada ini ada semua. Yang ini untuk Windows notebook ni saya paparan kepada saya untuk tengok apa yang saya paparkan. Tapi output kepada skrin tu apa yang tuan-tuan tengok ialah dengan bawah sekali ada overlay, ada tulisan-tulisan, ada advertisement semua. Yang ini tadi yang kedua, yang ini tadi ini yang pakai freeform, yang ini tadi angular ataupun rectangle snip, yang ini freeform, yang ini Windows snip yang pada apa nama tu, kita ada paste kat sini sebab apa, sini gambar atas gambar tak boleh, ini paparan bukan kerja. Tuan-tuan balik, tuan-tuan cuba tengok balik video ini dan tengok balik dia punya feature tu, mungkin tuan-tuan tengok berlapak punya tuan-tuan dah copy paste dalam clipboard. Okay, now cursor highlight. Kan tuan-tuan cari mana cursor saya. Nampak tuan-tuan? Sebab cursor saya warna putih dan arrow tu adalah warna hitam halus line dia tu. Macam mana nak nampak tuan-tuan? Untuk mudah ketahui di mana cursor kita berada, kita tukar cursor highlight. Bagaimana cara dia? Untuk kita tukarkan supaya mouse kita ni dipaparkan di skrin atau untuk latihan ramai, semua nampak. Okay. Now, install aplikasi luaran untuk menambahkan feature ini. Feature dalam Windows ada, tapi tak cukup. Dia boleh ubah suai, boleh, tetapi tak cukup. Kita nakkan apa yang saya nak ajar ni adalah cursor highlight supaya nampak macam ada hello, ada apa nama tu, ada bulatan. Supaya bila kita paparkan pada skrin, walaupun background dia putih, dapat orang nampak kat mana kita nak difokus. Okay, bantu kita dalam fokus presentation kita. Mari kita tengok. Ini feature ini ada dalam Windows. Setiap Windows ada. Sama ada Windows 10, Windows 11, Windows XP atau yang sebelum ni, semua ada. Ini kita klik, dapatkan ini, saya boleh klik Windows, Settings, dan saya pergi ke Devices. Ini dekat mouse. Tuan-tuan, saya lupa. Maaf tuan-tuan, ini berada di PowerPoint. Mari kita kembali kepada desktop. Mari kita pergi ke desktop. Semula tuan-tuan, kita pergi kepada komputer saya tu seorang tuan-tuan. Settings. Pergi dekat mouse. Kalau mouse ni, kita sebenarnya bila mouse ni, kita pergi ke additional mouse setting, mouse options ni, kita dapat yang screen ini, pointer dia kita dah boleh ubah dah, ikut mana yang kita nak. Ataupun kita boleh gunakan default, ataupun kita boleh pilih magnified ke, macam mana ke, boleh. Semua tu boleh. Ataupun kita pergi kepada adjust cursor size. Kita nak pilih warna, ataupun kita nak pilih inverted, ataupun kita mungkin pilih, katalah kita nak pilih warna, kita pilih warna biru, kita pilih warna gold. Gold tuan-tuan. Kemudian kita boleh besarkan cursor kita, nampak. Tapi ini too big lah katanya. Ini lebih sesuai. Tapi setelah sekarang ni saya nak tuan-tuan untuk tujuan ini, tuan-tuan boleh buat tu, tapi kita nak sekarang ni
pergi balik kepada kita nakkan highlight. Highlight ni maknanya itu tadi color cursor, kita nak highlight supaya kita boleh dapat macam bulatan tu. Saya nak tunjukkan yang ada bulatan pada cursor. Contoh, kita pergi ke desktop. Kita kena juga pergi kat desktop. Sebab apa? Kita nak tutup semua. Kita nak pergi dekat browser. Itu tempat tuan-tuan, namanya RW. RW Designer ni adalah website di mana perkumpulan designer, mereka buat design untuk cursor juga. Kita pergi page dia, ada pilihan sama ada untuk edit icon atau kita nak buat graphics. Ini semua feature yang free tuan-tuan. Software dia pun ada, bahan yang telah tersedia pun ada. Kita pergi dekat galeri untuk tujuan ini dan kita cari cursor highlight. Kita search. Contohlah, saya nak ambil yang ni tuan-tuan. Saya ambil highlight set cursors. Klik. Dan dia ada bagi pilihan untuk kita download. So, kita download. Oh, dah ada juga dah. Oh, okey pun saya dah ada tadi. Download dan saya dah extract. What to do next? Now kita pergi kepada Windows Settings. Pergi balik kepada Devices. Pergi kepada Mouse. Additional Mouse Option. Oh, ini masalah yang berlaku kerana saya punya notebook saya ni dia ada faulty, jadi dia tak boleh gunakan driver yang ada. Waktu memang saya kena tanggung. Dah sampai mesin ni bagus, boleh pakai lagi. Okay, now kat sini adalah pilihan untuk saya tukar ataupun pilih banyak bentuk cursor yang ada. Yang tadi itu saya pilih cursor highlight. Tuan-tuan boleh pilih cursor yang ada bentuk gambar kereta. Cursor tu berubah jadi kereta tuan-tuan. Saya dah pilih cursor highlight. Saya browse, cari di mananya. Okay. Kebetulan saya nak pergi dekat download tadi. Saya dah extract dah. Right. Okay. Nak warna apa tuan-tuan? Saya nak katalah ambil warna red. Okay. Maka dia tunjukkan ini akan jadi. Sekarang ni belum ada apa-apa lagi tuan-tuan. Saya tekan apply. Jangan lupa tekan apply. Saya tekan apply. Maka nampaklah. Ini cursor saya dah ada highlight. Okay. Mudah nak lihat. Baik, kita balik kepada PowerPoint tadi. Okay, now mudah tuan-tuan. Kalau mana-mana saya pergi apa-apa dengan mouse saya tu, tuan-tuan boleh berada bersama dengan saya. Now, nak baca laman web. Baca laman web ada beberapa cara. Kita scroll, gunakan mouse, klik dan klik dan klik, tarik scroll bar sebelah kanan dia tu bawa turun bawah, maka page tu akan naik. Tapi kadang-kadang kita susah nak adjust. Kita gunakan roller pada mouse, kita boleh mouse dan klik, bukan roller mouse untuk naik atas dan turun ke bawah. Tapi kita agak-agak mana kita berhenti. Okay, gunakanlah space bar untuk memudahkan paparan page by page dan sambung bacaan dari baris terakhir. Atau butang page up dan page down. Ini dua cara. Di page up dan page down ada dua butang. Kalau space bar tu dia panjang, kita senang klik. Space bar ni lah dia. Okay, mari kita demo. Kita pindah ke browser tadi. Okay, mari kita pergi ke browser. Sekejap tuan-tuan. Saya pindahkan, kita pergi kepada desktop semula. Okay, browser yang ni. Ini desktop. Okay, nak pergi kepada desktop saya. Okay. Kat ni, contoh saya nak pergi software. Saya nak ke bawah. Saya boleh gunakan roller up and down. Ataupun saya pergi kepada button ni, saya boleh tarik page yang panjang, buat turun bawah. Kita tak tahu mana kita berhenti. Kita kena
tu tengok mata dengan cantik-cantik baru kita nampak mana kita berhenti. Dengan cara mudah lagi, kita boleh page up dan page down. Boleh juga tuan-tuan, tapi dia agak-agak masih lagi tak berapa sure kat mana kita berhenti. Kalau space bar, tentu tuan-tuan tengok tulisan ni. Page up tu boleh